A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini. So sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita buka majlis dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini, insya-Allah di dalam satu majlis ilmu, di mana malam ini kita akan membacakan ayat-ayat ruqyah dan juga pengijazahan bacaan ayat-ayat ruqyah yang kita nak buat secara Google Meet, secara online, insya-Allah. Mudah-mudahan majlis pembacaan dan pengijazahan ayat ruqyah ni akan bermanfaat kepada kita semua. So pengijazahan amalan bacaan ayat-ayat ruqyah ini bukanlah sebagai satu syarat. Nak baca ayat ruqyah, nak mengamalkan ayat ruqyah mesti ada ijazah dan sanad dahulu baru boleh amal. Ayat-ayat ruqyah ni merupakan kumpulan, susunan daripada ayat-ayat Al-Quran di mana sesiapa sahaja boleh baca, tanpa ijazah, tanpa sanad juga tak ada masalah untuk membaca. Namun apa yang membezakan bila kita mengambil bacaan secara berijazah atau bersanad adalah dengan adanya pertalian di antara kita dan guru, hubungan kita dengan guru. So dalam Islam kita sangat menitik beratkan hubungan di antara anak murid dan guru. So biasanya bila kita sebut sebagai pengijazahan bacaan ni adalah kita nak mengambil bacaan daripada mulut guru kita sendiri, di mana kita mendengar bacaan daripada guru dan sebaik-baiknya kita cuba menghafal dan tasmi' bacaan kita ataupun menyemak bacaan kita. So alhamdulillah yang mana yang pernah ikut, yang memang ikut kursus bersama saya selama 6 bulan. So selama 6 bulan tu insya-Allah kita memang akan ada sesi talaki bacaan ayat-ayat ruqyah. Kemudian dalam tempoh 6 bulan tu para peserta kena berusaha untuk menghafal. So insya-Allah dalam tempoh 6 bulan tu bagi saya satu tempoh jangka masa yang cukup panjang untuk kita menghafal kesemua ayat ruqyah dan mudah-mudahan juga saya menggalakkan tasmi' bacaan ayat ruqyah tu dalam tempoh 6 bulan. So alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, untuk batch yang tahun lepas, tahun 2024, almost ada 7 orang, 8 orang peserta yang dah tamat tasmi'. So insya-Allah, alhamdulillah, yang mana yang dah tamat tasmi' ni saya akan betul-betul dia punya nama dan nombor telefon untuk dijadikan sebagai rujukan perawat lah. Okay. Itu hanyalah rujukan perawat yang dah tasmi' dengan saya. Kena faham juga tu. Bukan cawangan saya. Saya maklumkan sekali lagi. Miftahul Salam masih belum ada mana-mana cawangan. Yang cuma ada hanyalah sebagai anak murid rujukan yang mana yang dah tamat tasmi' sahaja. Okay, insya-Allah. So itu serba ringkas, serba sedikit. So alhamdulillah, tajuk pada malam ni bila sebut sebagai pengijazahan ayat ruqyah dan alhamdulillah saya tengok peserta juga agak ramai, dah masuk hampir ke 27 orang, 26 orang peserta termasuk saya dan Ustaz Sinar. So bila tajuk pengijazahan ni alhamdulillah agak ramai yang berminat. Okey, untuk malam ni adalah pengijazahan daripada Ustaz Sinar. Lain kalau kata nanti saya sendiri pula yang melakukan kuliah pengijazahan ayat ruqyah, saya punya slide ataupun silibus untuk pengijazahan tu sedikit mungkin tak samalah. Ulasan-ulasan saya juga mungkin sedikit berbeza. Dari segi bacaan pun tak ada masalah.
Kalau kita mengambil bacaan daripada Ustaz Sinar, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Sinar merupakan salah satu guru kita, dan jika mengambil bacaan daripada saya juga saya merupakan salah seorang guru lah. So Alhamdulillah, so dekat sini saya nampak beberapa orang memang peserta saya, pelajar saya, Abang Bakri, Kak Sal, Abang Bakri daripada Pekan, Kak Sal daripada Kulim. So Alhamdulillah, istiqamah untuk belajar. Okay. So tanpa saya membuang masa, saya menyerahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan kuliah pada malam ni. So untuk kuliah, sekali lagi saya mengingatkan, untuk sesi talaki ni sebenarnya adalah bagus juga ramai yang membuka kamera. Okay. Walaupun Ustaz Sinar dah memberi peringatan kalau kerasukan kami tidak akan berhenti, tapi sedikit sebanyak memberi gambaran kepada kami untuk mengawal keadaan. So sepanjang sesi talaki itu memang sangat dialu-alukan untuk membuka kamera lah, terutama pesakit, supaya sedikit sebanyak kami boleh mengawal keadaan. Dan juga seperti yang Ustaz Sinar tadi ada soalan, boleh juga standby botol air untuk kita rukiahkan. Botol air boleh, ada minyak zaitun boleh, madu boleh, ada minyak angin boleh, ada garam boleh, ada cuka boleh, ada makanan-makanan sunnah, kismis, kurma juga boleh. Boleh letak dekat-dekat dengan telefon kita, dekat-dekat dengan laptop kita, supaya bacaan-bacaan tadi juga terakam oleh bahan-bahan tadi. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Ustaz Sinar untuk sesi penerangan yang seterusnya. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana dipertemukan lagi pada malam ini. Malam ini agak istimewa sebab malam ini kita mengadakan majlis membaca ayat-ayat ruqyah, dan lepas itu saya ijazahkan ayat-ayat ruqyah tersebut untuk tujuan perubatan dan pendinding diri. Dan sebelum kita mula, dan selepas itu kita akan, bila ada masa, kita akan ada sesi soal jawab, sama ada berkaitan dengan ayat-ayat ruqyah ataupun umum yang berkaitan dengan ilmu ruqyah syariah. Sebelum kita mulakan majlis kita ini, ada beberapa poin, mungkin 3 atau 4 poin yang saya ingin peringatkan agar kita faham. Poin pertama, yang terbaik dan yang paling ideal apabila kita belajar ilmu ruqyah adalah kita berjumpa guru. Contohnya kita ke Pahang, jumpa Coach Kamarul Azli, kita ke Terengganu, jumpa Ustaz Ahmad Salihin, kita belajar berdepan dengan guru itu, sama ada kita setiap minggu datang, hadir belajar, atau setiap bulan, dan mungkin dalam tempoh tertentu dalam 1 tahun, dan kita akan dapat belajar banyak. Itulah yang terbaik, itulah yang ideal. Tapi pada zaman sekarang kita faham tidak semua dapat berbuat demikian kerana tempat tinggal yang jauh daripada orang yang pandai mengajar ilmu ruqyah, dan ada komitmen kerja, jadi kita tidak dapat bergerak. Maka kedua terbaik untuk kita belajar ilmu ruqyah adalah dengan secara online, live online, sebab kita boleh berjumpa, saya nampak saudara, saudara nampak saya, dan kita boleh berinteraksi. Ada sesi soal jawab, boleh bertanya untuk memastikan kefahaman itu tidak tersilap. Jika tidak dapat juga berbuat demikian, antara cara lagi orang belajar ilmu ruqyah ialah seperti menonton video di YouTube. Cuma kelemahannya tidak ada interaksi, 2 hal lah. Kita tidak dapat bertanya orang yang di YouTube tu, sebab itu pun rakaman. Untuk bertanya, untuk kita pastikan pemahaman kita adalah betul, tepat seperti yang dikehendaki oleh penceramah. Jadi inilah yang kedua terbaik apabila kita belajar secara online. Poin kedua berkenaan ijazah.
Saya setuju apa yang dikatakan oleh Coach Kamarul, dan ini adalah sebagai tambahan. Ijazah pun yang terbaik dan ideal adalah kita pergi berjumpa guru, seperti kita ke Pahang, jumpa Coach Kamarul Azli, pergi ke Terengganu, jumpa Ustaz Ahmad Salihin, dan kalau berdua mungkin kita baca ayat-ayat ruqyah itu, guru mendengar, selepas itu guru ijazahkan. Ataupun kalau ramai-ramai dalam satu masa, biasanya akan membaca beramai-ramai. Guru membaca dan murid-murid pun membaca, dan selepas itu diijazahkan. Itu adalah tradisi keilmuan yang dari dahulu lagi. Memang ada, walaupun ada yang mencuba menafikan sistem ijazah ni. Jadi yang kedua terbaik seperti apa yang berlaku kepada kita malam ini, iaitu kita baca masing-masing, masih boleh nampak, cuma kita berada di kawasan berbeza, tetapi masih dalam satu masa yang sama dan majlis yang sama. Kita membaca beramai-ramai. Selepas bacaan itu, yang pembimbing atau yang memimpin bacaan akan mengijazahkan. Dan kerana kita ni, kita kena adaptasi Google Meet ataupun video call ni, dia tidak sama dengan berdepan. Bila Google Meet ini, walaupun kita baca beramai-ramai, tetapi hanya seorang sahaja yang buka mikrofon, iaitu yang pembimbing atau yang memimpin bacaan. Yang lain kena baca sendiri, tutup mikrofon. Sebab kalau semua buka mikrofon, suasana tu memang bingit, memang bercampur aduk suara, tidak cantik didengar. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga, sesiapa boleh baca, yang hafal boleh baca dari hafalan, ataupun boleh rujuk buku Coach Kamarul, sebab ayat-ayat yang dibaca seperti yang dalam buku Coach Kamarul, ataupun yang buku saya. Buku saya ini ada dalam bentuk e-book, ada orang yang print dia. Jadi dia punya susunan ayat itu sama. Cuma saya sebelum saya memulakan, saya akan membaca Mukadimah Ruqyah. Mukadimah Ruqyah ni dari seorang peruqyah kepada peruqyah lain mungkin berbeza. Coach Kamarul Azli punya Mukadimah Ruqyah mungkin berbeza dengan saya juga mungkin berbeza dengan Coach Kamarul Azli. Dan boleh ikut apabila saya baca Mukadimah Ruqyah, iaitu zikir dan doa, boleh ikut. Kalau tak nak ikut pun boleh tunggu waktu saya mula baca surah Al-Fatihah, baru ikut membaca. Tidak ada jadi masalah. Mukadimah Ruqyah ni saya tidak sempat untuk type dalam bentuk nota slide, jadi kena ikut apa yang saya baca lah. Tapi dia biasanya mudah, iaitu kalau Mukadimah Ruqyah saya, biasanya saya baca 2 kalimah syahadah dan tauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan saya boleh tambah dengan istighfar, dengan zikir seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, salawat Nabi yang ringkas, itu. Tapi yang kebiasaan ya, 2 yang saya jarang tinggalkan, mengucap 2 kalimah syahadah dan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi saya dan sesiapa yang belum berapa hafal dan tidak ada buku di depan dia, saya akan buka slide, boleh tengok di skrin. Kalau skrin komputer mungkin dapat baca lah, kalau skrin di handphone mungkin kecil. Lebih bagus tengok buku sendiri. Dan sebenarnya ada baik juga tengok di buku, sebab kita boleh lihat dari sudut panjang pendeknya. Kalau kita secara hafalan, kadang-kadang kita boleh tersasul, termasuk saya juga, iaitu yang panjang tidak dibaca panjang tapi pendek, yang pendek pula kadang-kadang terbaca panjang. Saya akan buka slide.
Ini adalah nota tadabbur, tapi saya hanya akan buka ayat-ayat Al-Quran yang bukan nota-nota penerangannya. Untuk kita boleh baca di skrin, siapa yang mempunyai skrin besar, kerana dia menggunakan smart TV atau tablet atau laptop, mungkin dia boleh nampak tulisan tersebut. Inilah ayat yang kita akan baca. Ada dalam buku ini juga dan sama susunannya, ataupun e-book saya yang ada orang dah print juga. Ini kita akan bermula dengan Al-Fatihah, tapi kita akan baca mukadimah ruqyah dahulu. Okey, semua bersedia, tarik nafas. Okay, kita akan mulakan. Penghujung ayatnya adalah surah An-Nas. Mungkin akan datang baru kita akan belajar pula baca doa-doa daripada hadis Nabi. Ini untuk kali ini kita hanya baca ayat-ayat Al-Quran sehingga surah An-Nas. Dan lepas tu saya akan sebut, dengan ini saya ijazahkan bacaan-bacaan ayat-ayat ruqyah ini kepada yang hadir pada malam ini, dan semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan masing-masing boleh sebut di tempat masing-masing, saya terima ijazahnya ataupun qabiltu. Dan satu lagi saya terlupa, ijazah ni kita balik-balik dapat ijazah tidak ada masalah. Dengan guru yang sama, balik-balik kita ke majlis lain masa dapat ijazah, ataupun dengan guru-guru lain kita dapat ijazah ayat yang sama, tidak jadi masalah. Lagi bagus. Okay, kita akan mulakan. Saya akan menggunakan buku ini untuk rujukan. Tulisannya agak besar. Okey, kita mula dengan baca ta'awuz dan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabiina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها فبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يأكلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تعوذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر
يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه أثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa. فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuduna min
Ya ma'syaral jinni wal insi Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaikuma syuwazum min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع
فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca ayat-ayat ruqyah. Maka dengan ini saya mengijazahkan ayat-ayat ruqyah ini untuk bacaan sebagai rawatan dan juga sebagai pendidik diri kepada soma yang hadir pada majlis bacaan ayat-ayat ruqyah pada malam ini. Semoga ia bermanfaat di dunia dan akhirat. Maka dengan ini saya ijazahkan kepada semua yang hadir. Begitu ijazah. Saya terima ijazahnya. Alhamdulillah. Kita selesaikan. Siapa yang ingin mengucapkan qabiltu atau menaib, silakan. Semoga apa yang kita pelajari, yang kita baca malam ini bermanfaat. Sebelum saya serahkan majlis ini kepada Puan Kamarul dan untuk kita sesi soal jawab dan penerangan, saya ingin tambah bahawa ayat-ayat ruqyah ni yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya kita tidak memerlukan keizinan untuk membaca ayat Quran. Contohnya kalau kita ingin sembahyang, kita perlu membaca surah Al-Fatihah. Kita tidak perlu menunggu orang izinkan untuk kita baca Al-Fatihah dalam sembahyang. Cuma untuk amalan-amalan seperti ruqyah, daripada pemerhatian saya, apabila kita belajar langsung, bukan kita sekadar baca buku atau tengok di YouTube, kita belajar langsung daripada orang yang contohnya kalau ilmu ruqyah, pandai meruqyah, ada sesuatu yang tidak boleh diperoleh daripada membaca buku atau sekadar tengok di YouTube, iaitu keberkahan ilmu. Sebab ada orang yang mengajar, ada niat di sana ingin mengajar dan ingin mengijazahkan, dan ada orang yang ingin belajar, ingin
dapatkan ilmu tersebut. Dan bila ada yang mengajar, niat ikhlas mengajar, dan ada yang niat ikhlas belajar, akan ada keberkahan ilmu. Itu yang saya perhatikan. Apabila mungkin selama ini kita cuma baca ayat-ayat ruqyah dari buku, kita cuba ruqyah di kita, anak kita, bapak kita, mungkin kurang nampak ke sana. Tapi bila kita belajar dengan seseorang, walaupun kita belajar sehari saja ataupun di sekarang media sosial ini secara online, ada beza dia. Bila kita baca, kita pun kadang-kadang terkejut. Kenapa? Macam nampak kesan dia. Kita baca bapak kita yang sakit, muntah-muntah, isteri kita yang sakit beberapa hari kemudian sembuh daripada sakit kepala dan sebagainya. Itu yang saya tengok ada keberkahan dia. Roh orang yang mengajar, jiwa orang mengajar tu dia memang niat nak mengajar, dan orang yang belajar tidak sama dengan sekadar baca buku. Jadi itulah sebab saya sendiri bila ada majlis ilmu terutama berkenaan ruqyah, saya akan hadir. Walaupun dah berkali-kali saya belajar, kadang-kadang benda yang sama. Kursus ini ajar benda sama. Kursus ini ajar benda sama. Ayat yang dibaca, yang diajar pun sama. Tapi saya hadir juga untuk mendapat keberkahan ilmu itu dari guru yang mengajar. Itu yang secara pribadi yang saya rasakan, bahawa kelebihan dia apabila kita belajar dan ada pengijazahan, ilmu itu lebih berkah berbanding kalau sekadar kita baca dari buku, tengok daripada video di YouTube. Jadi untuk majlis terusnya, mungkin soal jawab dan ada ulasan-ulasan daripada kos, saya serahkan kepada moderator kita, sahabat kita dan ketua dalam grup Telegram Rawatan Islam, Coach Kamarul Azli. Saya serahkan semula majlis ini kepada Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Seperti yang saya nak mengingatkan bahawa pengijazahan bacaan ayat-ayat ruqyah ni bukanlah satu syarat wajib. Maksudnya untuk pesakit nak beramal ataupun perawat misalnya mesti kena ada ijazah dan sanad bacaan ruqyah baru boleh beramal. Tak ada masalah. So sebagai pesakit, sebagai perawat, sebagai orang awam bebas untuk mengamalkan ataupun nak membaca ayat-ayat ruqyah ni, sebab ayat-ayat ruqyah ni merupakan susunan daripada ayat-ayat Al-Quran juga. So tiada halangan untuk sesiapa nak baca. Cuma bila kita mengambil bacaan secara pengijazahan, secara bersanad, bermaksud kita mengambil daripada guru. So kesinambungan, pertalian antara anak murid dan guru, inilah yang menjadi adab dan menjaga keberkatan sesuatu ilmu tu. So kat sini saya menegaskan bahawa kalau di luar sana ada orang yang nak amalkan ayat-ayat ruqyah tanpa pengijazahan bacaan, tak jadi masalah, silakan beramal. Cuma kalau nak mendapat lebih keberkahan ilmu, ada adab antara murid dan guru, kesinambungan bacaan kita tu, ambillah bacaan daripada guru. So mungkin pada malam ni bacaan daripada Ustaz Sinar, dan insyaAllah di lain hari mungkin pula bacaan pengijazahan daripada saya pula. So insyaAllah itu secara umum yang kita nak share. Okay. So insyaAllah kita buka juga soalan sesi soal jawab untuk pada malam ni. Kalau yang mana yang ada soalan berkisarkan dengan ayat-ayat ruqyah juga boleh, ataupun mana-mana soalan yang berkaitan dengan rawatan Islam juga sangat-sangat dialukan. Nak tulis juga boleh, ataupun nak cakap direct juga boleh. Silakan, kita open kepada sesi soal jawab. Selain daripada tu, saya juga sekali lagi untuk memperkenalkan juga sekali lagi buku poket ayat ruqyah saya ni. Buku ni memang saya karang sendiri, memang susunan saya sendiri mengikut sanad daripada guru saya Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri bin Shahrum. So sekarang ni guru saya ni dia banyak fokus kepada
pengajian Al-Quran. So bab rawatan Islam ni beliau banyak pas pada saya lah. So dalam buku ni memang saya susun mengikut silibus saya. Ada set pembukaan bacaan ayat-ayat ruqyah yang pertama, kemudian bahagian kedua ayat-ayat ruqyah tu sendiri, bahagian ketiga ada dia punya penutup bacaan ayat-ayat ruqyah. Selain daripada itu juga ada juga ada saya susun juga ada 7 zikir-zikir amalan untuk benteng diri. Kemudian di hujung buku ni barulah saya letakkan bahagian pengijazahan dan juga sanad. Okay. So dalam buku ni juga saya juga ada sertakan sekali susur galur talian sanad bacaan ayat-ayat ruqyah saya. Okay. Dalam buku ni juga saya ada tulis, saya ada susun dia punya susur galur bacaan sanad, bacaan ayat-ayat ruqyah secara bersanad saya. So kalau nak diikutkan, saya adalah lapis yang ke-35 kalau mengikut buku ni lah, mengikut jalur sanad ni. Okay. Ini yang dan juga ada ruangan untuk saya sign sebagai pengijazahan. Cuma ruangan untuk saya sign pengijazahan ni, siapa yang beli buku secara Shopee, saya tak sign lah buku ni. Itu adalah ijazah umum. Melainkan yang memang betul-betul ambil bacaan secara bertalaki depan saya, ataupun memang program saya bacakan satu persatu ayat-ayat ruqyah diikuti oleh tuan-tuan dan puan-puan, barulah saya akan sign buku ni lah, buku sebagai pengijazahan ni. So insyaAllah saya juga bercadang untuk buat khusus untuk pengijazahan buku ayat ruqyah ni. Daripada tahun lepas lagi saya bercara nak buat, tapi agak banyak kekangan masa, masih tak sempat lagi. Cuma yang program yang saya nak buat ni, pengijazahan ni adalah secara berbayar lah. Okay, so nanti saya akan bagi tahu dia punya tarikh dia, di mana kalau dah berbayar ni saya akan sign buku sebagai pengijazahan. Selain daripada itu juga saya juga akan mengeluarkan sijil digital lah sebagai yang kata apa, penghargaan untuk rekod kita sebagai penghargaan. Okay. Jika ada soalan, kita buka kepada soalan, insyaAllah. Boleh nak bertanya juga boleh, ataupun nak bercakap secara langsung juga boleh, tak ada masalah. Coach, sebelum ada soalan, saya ingin ada menambah sedikit poin-poin tertentu. Okey, yang saya ingin menambah, sebenarnya pernah disampaikan dalam kuliah-kuliah yang lalu, mungkin setahun yang lalu. Sebab ini boleh jadi kontroversi kalau orang tak faham. Jadi saya nak bangkitkan di sini. Ada istilah namanya tikrar dan taksis. Pernah disampaikan dalam kuliah. Tikrar ini membaca ayat Quran berulang kali. Ulama kita tidak ada khilaf, tidak ada perbezaan pendapat. Ayat Al-Quran boleh dibaca-baca berulang kali. Surah pun begitu juga. Dan sebab ada hadis Nabi, sahabat Nabi, satu ayat saja mereka ulang dari malam baca sampai ke subuh. Jadi dari segi pengulangan itu tidak jadi masalah. Yang selalu yang jadi isu, boleh jadi perdebatan, boleh keluar istilah Sunni dan Salafi, malah kalau yang nak guna bahasa kasar, Wahabi, menentukan bilangan. Sebab ada setengah kata kalau ada hadis Nabi seperti mengatakan subhanallah baca 33 kali boleh. Tapi kalau baca ayat kursi cukup mengatakan baca berulang kali sebanyak mungkin. Tak boleh kata baca 9 kali, 70 kali. Tapi majoriti ulama mengatakan fahaman kita dari Sunnah wal Jamaah boleh menetapkan bilangan. Cuma jangan kita fokus kepada bilangan itu. Kalau ada guru mengajar baca Al-Fatihah ni 70 kali. Kalau kita tak baca 70 kali, hanya baca 30 kali, kita rasa hampa, taklah sembuh orang yang kita
rawat itu sebab kita tak baca 70 kali. Jangan beranggapan begitu. Bilangan itu kerana itu berdasarkan tajribi, itu mungkin ulangan yang banyak itu ada kesan dia. Tetapi jangan kita fokus bahawa bilangan itu yang menentukan kesembuhan. Jadi itu tikrar. Taksis pula adalah pengkhususan yang jarang kami buat. Kalau saya dan Coach Komarul, kami akan baca 20. Biasanya apapun jenis penyakit, permulaannya memang kami baca yang tadi itu, yang ayat-ayat ruqyah tadi. Nanti apabila dah berapa kali rawat, dah mungkin dikenal pasti seseorang itu kena ganggu jin asyik atau kena sakit ketumbuhan jin saka, baru mungkin kita ada tambah-tambah lagi ayat-ayat tertentu kita baca. Tetapi kita akan baca tuh. Namun ada perguruan lain dia buat taksis ni pengkhususan. Ayat A untuk penyakit ni, sakit kepala. Ayat B untuk sakit perut. Ayat C untuk gangguan jin. Ayat D untuk gangguan jin saka. Sebenarnya boleh begitu. Kalaulah perguruan kita belajar dengan perguruan cara begitu, teruskan. Tapi dengan cara kami, kita apapun penyakit lain kita boleh baca yang tadi itu 20 kelompok ayat itu. Dan memang di kalangan peruqyah boleh jadi perselisihan faham. Sebab masing-masing ada pendapat. Tak boleh tentukan bilangan ayat berapa kali nak baca. Tak boleh buat pengkhususan kecuali ada hadis Nabi. Jadi kita mengatakan ruqyah syariah ini terdiri daripada tauqifi dan tajribi. Ada yang berdasarkan dalil seperti baca Al-Fatihah 7 kali kalau disengat kalajengking sebab ada hadis Nabi. Tapi boleh juga baca ayat-ayat lain, ayat-ayat sifah untuk penyakit-penyakit, apapun penyakit ain dan sebagainya pun boleh walaupun tidak ada hadis yang khusus. Jadi itu tambahan daripada saya. Sebab saya tengok ada soalan-soalan, saya serahkan majlis ini semula kepada Coach Komarul. Silakan Coach. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinan. Okay, ada beberapa soalan. Okey, penjazahan yang saya nak buat tu insya-Allah dalam talian online. Sijil pun saya akan bagi secara online digital saja dalam bentuk PDF insya-Allah. Cuma dalam seminggu, dalam sebulan dua ni saya agak kesibukan sikit. Siapa yang sedia maklum, saya baru menguruskan perkahwinan ayah saya. So alhamdulillah hari Sabtu yang lepas ayah saya baru selesai berkahwin. So saya dapat ibu baru. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Itu baru selesai majlis di sebelah perempuan. So minggu depan ada kenduri di sebelah pihak lelaki pula. So ada kesibukan sikit. So kemudian seterusnya pada minggu cuti raya Cina saya boleh saya ada nak balik ke Pasir Mas pula sebab wife saya akan pergi ke umrah dalam bulan 2 ni, bawa dia punya parent dia. Saya dan wife saya dah pergi umrah, cuma wife saya pergi kali kedua untuk bawa mak ayah dia, ada bersama dengan adik ipar saya seorang dua. So minggu yang cuti raya Cina saya sibuk pula dengan nak balik ke Pasir Mas, ada kenduri tahlil sikit. Kemudian di hujung bulan insya-Allah wife saya akan berangkat ke Mekah pada 23 hari bulan Februari ni. So dalam sebulan dua ni jadual saya agak tight sikit. Sesi rawatan pun dah semakin agak jarang. Seminggu saya boleh nak buat rawatan 2 kali saja. So insya-Allah bila dah keadaan bertenang sikit saya akan umumkan untuk buat program kuliah secara online. Okey, itu yang soalan daripada Ustaz Yusof. Okey, soalan seterusnya. Okay. Sekejap, saya tengok soalan tadi. Okey, Assalamualaikum. Tadi akak letakkan minyak di dalam botol. Dalam botol tu ada daun bidara dan bawang putih lada. Boleh tak Ustaz? Perut ni banyak angin untuk buat sapu. Alhamdulillah, tak ada masalah. Seperti yang saya katakan tadi, di waktu Ustaz Sinar membacakan ayat ruqyah, kita boleh meletakkan botol-botol air untuk dijampi
minyak-minyak zaitun, minyak bidara ataupun minyak-minyak urut lain. Kalau kita memang boleh buat minyak sendiri, boleh campurkan minyak sendiri dengan bawang putih, daun bidara, lada hitam dan juga bahan-bahan lain. So tak ada masalah. Selain daripada itu juga, kalau tuan-tuan dan puan-puan maklum, saya banyak share sesi live rawatan ruqyah yang saya buat di TikTok di dalam grup link tu. So yang mana yang pesakit boleh dengar bacaan saya semasa sesi live dan juga boleh juga turut meletakkan bahan-bahan seperti air dan juga produk-produk lah. Okey, insya-Allah boleh. Cuma afdalnya kita membaca sendiri dan kita meniupkan kepada bacaan tu. Tapi kalau kita mendengar bacaan juga boleh, tak jadi masalah. So kalau kita ikut proses tadi, kita mendengar bacaan daripada Ustaz Sinar. Selain daripada kita dengar, kita juga turut membaca di dalam hati. Kemudian kita boleh terus tiupkan sahaja pada botol minyak tersebut. Okey. Alhamdulillah. Okey, Ustaz Sinar ada tambah soalan tu? Terima kasih Coach. Tambahan sikit sahaja. Yang penting apabila kita dah belajar 20 ayat ruqyah ni, sebaiknya kita amalkan harian. Kalau dah amal manzil pun okey dah. Siapa ada yang dah belajar manzil, sebab dia hampir sama. Cuma dalam ayat ruqyah ni dia ada ayat pembatal sihir. Ada berbanding manzil dia tidak ada. Jadi mana-mana boleh baca dan kita jadikan amalan harian, sebab dia seumpama pisau yang kita selalu asah. Jadi apabila kita baca hari ni kita baca, esok kita baca, lusa kita baca, nanti ada kemudian ada hari kita terlupa baca tapi kemudian kita baca lagi. Jadi satu masa apabila kita betul-betul ada berlaku, tiba-tiba kita ke kenduri kahwin, ada anak saudara kita sakit kerasukan dan sebagainya, kita rawat, waktu tu banyak dah faedah dah. Satu, kita dah baca hari-hari, kita dah lancar bacaan kita. Kedua, kita dah macam bila kita dah baca, kita macam dah asar parang tu dah jadi tajam. Jadi kita dah baca selalu. Jadi bila kita baca pun, kita dengan baca kita pun waktu tu terus kita spontan kita baca, insya-Allah mungkin akan lebih kuat kesan dia apabila kita dah amalkan. Seumpama begitulah, ada guru-guru kata macam kalau kita baca hari-hari, kita macam asar parang. Seumpama juga kalau kita belajar ilmu bela diri, silat, taekwondo, karate do, apabila kita berlatih bernumbuk, menendang, dah setahun kita punya tumbukan jadi padu, tendangan kita jadi padu. Begitulah, kita kena baca hari-hari ni untuk antara paling sedikit pun tujuannya untuk melancarkan supaya kita dapat hafal, dan bila suatu masa berlaku sesuatu yang kita perlu bantu orang bacakan ayat ruqyah, kita akan jadi lancar bacaan. Itu tambahan daripada saya dan sebagai peringatan kepada kita semua. Okey, teruskan Coach. Okey, okey. Bila kita dah menghafal ayat-ayat ruqyah ni, ayat ruqyah ni perlu dibaca hari-hari sekerap mungkin. Barulah kita akan dapat kesan dia. Cuba tuan-tuan dan puan-puan imaginekan dah berapa round yang saya sebagai perawat yang saya dah baca ayat ruqyah ni. Dah berapa round Ustaz Sinar baca ayat ruqyah ni. So kita boleh congok-congok lah. Saya mula menghafal ayat ruqyah ni daripada tahun 2011. So daripada tahun 2011 sampai sekarang tahun 2024. Dah berapa ratus kali saya baca ayat ruqyah. Dah berapa ribu kali saya baca ayat ruqyah. Bila semakin kita kerap membaca, barulah ayat-ayat ruqyah ni menjadi sebati dengan diri kita, dan insya-Allah barulah ayat-ayat ruqyah ni akan menjadi senjata yang sangat-sangat tajam kepada diri kita. So sebab tu bila saya sering mengamalkan membaca ayat ruqyah ni, saya sangat yakin dengan apa yang saya amalkan, saya sangat yakin dengan apa yang saya sentiasa baca, dan insya-Allah saya tak akan takut dengan apa juga ugutan-ugutan daripada makhluk jin, terutama bila saya merawat pesakit lah. Okay, so dalam semasa saya merawat pesakit kerasukan, dah terlalu banyak kali lah jin-jin sihir ni nak mengugut, nak santau saya, nak serang saya, nak ugut, nak serang keluarga saya. Tapi
kita kena yakin dengan amalan kita kena yakin dengan zikir-zikir yang kita bacakan, dan kita kena yakin dengan ayat-ayat ruqyah yang kita amalkan tu insya-Allah akan protect diri kita, akan protect keluarga kita. Sebab apa? Perbetulkan niat kita balik, kita nak membaca ayat-ayat ruqyah bukan untuk bakar jin, bukan untuk bunuh jin, bukan untuk sembelih jin, tapi sebaliknya kita membacakan ayat-ayat ruqyah ni adalah untuk menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan rahmat Allah ni lah kita sembuh, pesakit sembuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah saya bacakan kepada pesakit, pesakit sembuh. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala lah saya dan keluarga saya dilindungi daripada serangan balas daripada jin-jin ataupun tok bomoh ni lah. So nasihat saya, bacakan hari-hari. Tak hafal tak apa. Okay, baca, tengok buku, tengok kertas, baca lagi hari ni baca, esok baca, lusa baca. Kalau boleh tu cuba istiqamah. Baca selama 40 hari. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat kesan dia di dalam hati tuan-tuan. Okay, itu sedikit tambahan. Okay, soalan je. Okay, soalan daripada Hanafi. Salam Coach, perlukah kita membacakan keseluruhan 20 ayat semasa ruqyah atau ikut keadaan pesakit? Ada yang berpendapat jika baca terlalu lama, pesakit akan tidak jadi fokus dengan bacaan panjang-panjang. Apa pendapat saya? So kalau tanya saya, minimum saya akan cuba juga untuk dapatkan 20 ayat ruqyah. 20 ayat yang seperti mana dalam buku saya ni, kalau betul-betul ikut bacaan dia secara tartil dan jahar, insya-Allah tak lama, dalam 20 minit sahaja. 20 minit akan selesai bacaan saya, ayat-ayat pembuka, ayat ruqyah dan penutup. So bagi saya tak terlalu lama. Sebab itulah juga untuk mengelakkan pesakit tak fokus, sepanjang saya membacakan ayat-ayat ruqyah ni, saya akan menepuk pesakit, saya akan menepuk kepala, saya akan menepuk bahu, saya akan picit, saya akan ambil kayu ketuk leher, ketuk belakang. Tujuan saya ketuk-ketuk tu di samping untuk mengambil keberkatan teknik rawatan, sebenarnya ketuk-ketuk tu juga nak menghilangkan rasa mengantuk si pesakit. Kadang-kadang memang kita ada nampak bila kita bacakan ayat ruqyah tanpa sentuhan yang panjang kepada pesakit, dah nampak pesakit tu mula macam tersengguk-sengguk. So semasa sesi rawatan bacaan ruqyah tu, kita tepuk-tepuk, kita picit, kita ambil kayu tekan-tekan, kita boleh tekan poin-poin yang tertentu. Selain daripada tujuan untuk memberi rangsangan kepada tapak-tapak yang jin suka duduk, bacaan yang tepuk-tepuk teknik tu juga untuk mengelakkan pesakit rasa bosan atau mengantuk atau hilang fokus. Bila kena tepuk kedebuk tu, dia pun rasa okey, lega balik. Dia pun rasa semakin fokus untuk mendengar. So itu yang terbaik. Okay, kalau tanya saya akan baca 20 ayat tu semualah. Tapi ada juga keadaan-keadaan yang saya baca skip mengikut kesesuaian, mengikut saya rasa gerak hati. Ada ayat-ayat yang saya skip. Tapi ada ayat-ayat yang memang saya mesti ambil. Saya mesti ambil, misalnya Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Ayatul Kursi, Amanah Rasul, itu antara ayat yang saya mesti ambil. Ayat pembatas sihir saya mesti ambil 3, Afasibtum saya mesti ambil, wajib saya ambil. Ayat Lau Anzalna itu saya wajib ambil. Yang lain-lain tu bergantung kepada keadaan. So keadaan yang macam mana ni tak ada masalah lah, kena sesuaikan dengan masa dan ketika lah. Tapi terus terang saya cakap, untuk saya menghabiskan bacaan mengikut modul buku saya ni tak lama pun, 20 minit. Kalau pesakit tu tak ada kerasukan, insya-Allah 20 minit selesai. Kalau pesakit tu kerasukan, berdialog dan sebagainya tu mungkin ambil masa lebih sikit, 30 ke 40 minit. Cuma kalau saya personally, saya tidak akan meruqyah lebih daripada 1 jam. Biasanya dalam masa 1 jam tu saya akan habiskan dan tamatkan sesi rawatan tersebut. Itu pendapat dan nasihat saya lah. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach.
soalan ini soalan yang bagus, amat bagus, dan soalan yang seterusnya pun juga bagus. Okey, jawapan saya ada 3 poin. Ada 3 jawapan. Pertama yang berkenaan persoalan perlu kita baca keseluruhan 20 ayat itu semasa ruqyah atau ikut keadaan pesakit. Okey, jawapan saya tu ada 3 poin. Pertama, memang kita, kalau saya secara peribadi ikut keadaan, bukan sekadar ikut keadaan pesakit, ikut keadaan kita. Kiranya kita memang dah bersedia, dah buat appointment. Ada orang dah bagi tahu kita, dia kata esok ke lusa hujung minggu ni pergi ke rumah dia baca ruqyah. Masing-masing dah bersedia untuk urusan ruqyah ni. Sebaiknya kita baca 20 ayat ruqyah. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, tiba-tiba di pejabat kita, orang tu tiba-tiba dia sakit atau dia nampak macam kerasukan, mungkin tak sesuai kita baca panjang, maka kita pilih ayat-ayat tertentu untuk dibaca. Ataupun macam contoh yang berlaku kepada saya, macam saya pergi ke rumah saudara saya, lepas tu minta diruqyah, sedangkan saya selepas tu nak pergi ke bandar, nak ke kedai, pakaian pun dah semat-semat, jadi saya akan baca pendek lah. Tapi itulah, saya baca beberapa ayat pun dia muntah dia terkena pakaian saya. Aku rasa dibersihkan, nak pergi kedai, nak jalan tapi pakaian pula dah kena muntah. Paksa spray minyak wangi banyak-banyak. Jadi dia tengok keadaan pesakit, keadaan peruqyah. Tetapi dalam keadaan biasa memang sebaiknya kita baca 20 ayat dan jangan fokus ada reaksi. Dah baca 20 ayat tapi tak ada reaksi, ulang lagi 20. Nak tengok reaksi, jangan tengok reaksi. Dah selesai baca, dah lah. Nanti mungkin minggu depan sambung balik. Kalau pesakit itu nak lagi dirawat seterusnya. Itu poin pertama dan kedua. Yang poin ketiga yang berkenaan soalan dia yang di bawah itu. Ada orang berpendapat jika baca terlalu lama, pesakit tidak fokus dengan bacaan panjang-panjang. Dia pun tengok keadaan. Memang betul ada kita, macam dalam kumpulan kami Quranic Healing Sabah, QHS, memang tidak digalakkan baca terlalu panjang, 45 minit ke sejam, lepas tu berhenti kalau nak lagi nanti esok ke minggu depan ke. Sebab banyak perkara, pesakit tidak fokus, kita mungkin terlalu penat dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak boleh digunakan hujah begitu, sebab dia kena tengok keadaan. Kalau di tanah Arab, malah di Indonesia tanah Arab, ada orang dia meruqyah dengan baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah tu 2 jam baru selesai. Kalau bacaan agak lancar dan laju mungkin sejam lebih. Ada tu baca surah Al-Baqarah, baca Yasin. Surah Yasin, surah Jin bukan dibaca 9 ayat saja, dibaca penuh. Jadi kalau bacaan tu macam surah Al-Baqarah tu, dia lebih daripada sejam tu, 2 jam. Malah ada pesakit di tanah Arab lah. Sebab mereka ni lancar, mereka hafal dan lancar. Baca surah Al-Baqarah, orang ni dia kena sakit kanser, ada tu dalam buku ruqyah. Dia kena kanser, perempuan. Satu hari dia baca surah Al-Baqarah 6 kali. Bayangkanlah kalau surah Al-Baqarah, tapi mungkin dia baca laju lah. Kalau 2 jam, darab 6, berapa jam tu? 12 jam, hampir separuh hari. Dia baca dan alhamdulillah dia sembuh. Jadi tidak semestinya terlalu panjang tu tidak boleh kerana kurang fokus. Ada kadang-kala kita baca pendek saja, kita baca Al-Fatihah apa, tapi pesakit pun tak juga fokus, tengok lagi skrin handphone. Keluarga yang lain pun TV berpasang, tengok handphone, pesakit pun masih tak fokus walaupun bacaan beberapa ayat yang pendek. Jadi itulah jawapan saya, ada 3 poin, iaitu dalam keadaan biasa sebaiknya baca 20 ayat tu. Tetapi tengok keadaan pesakit dan juga peruqyah tu, kadang-kadang peruqyah tu tergesa-gesa nak pergi suatu tempat, dia tak boleh baca panjang sebab dia nak bergerak, dia ada urusan. Dan poin ketiga tu tidak boleh dijadikan general rule, prinsip am, iaitu jangan baca terlalu lama nanti pesakit tidak fokus. Sebab ada di Indonesia, di tanah Arab, mereka baca ayat-ayat ruqyah bukan yang 20 kelompok tu.
surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Bayangkanlah kalau itu memang berjam-jam. Dan alhamdulillah ada yang sembuh dari kanser dan sebagainya. Jadi itu tambahan jawapan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey. Okey, soalan seterusnya, Ustaz, adakah boleh sekiranya perawat membaca ayat ruqyah tanpa memahami ayat yang dibaca? Dari segi rules dia tak ada masalah, boleh je tanpa memahami. Tapi sebenarnya tafsir, terjemahan ayat tu sebenarnya akan menajamkan kekuatan niat kita. Setiap ayat-ayat ruqyah tu, setiap ayat-ayat Al-Quran tu, bila kita baca tafsir dia tu, kita akan nampak kekuatan ayat tu sendiri. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kebesaran Allah. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat-ayat ruqyah, ayat Al-Quran yang menceritakan tentang azab api neraka. So bila kita baca tafsir atau terjemahan ayat ni, terjemahan-terjemahan ini, tafsir-tafsir ni akan memberi kita satu kefahaman ayat ni, kegunaan dia untuk apa, kenapa kita baca. So biasanya juga dalam kelas talaki ayat ruqyah bersama saya juga, biasanya saya memang dalam semasa kelas tu mewajibkan sekali round baca ayat ruqyah dan juga bersama dengan terjemahan dia supaya at least kita faham. Kita tak perlu nak hafal terjemahan dia, tafsir dia tu. Tapi kita perlu bacalah sekali-sekala untuk mengambil ibrah, ambil keberkatan, ambil kefahaman daripada ayat tu untuk apa. Ada ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sebagai peringatan. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang kebesaran. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang nasihat-nasihat. Ada ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang penegasan, ketegasan dan sebagainya. So, kalau kita tak baca tafsir ayat, terjemahan ayat, kita tak akan faham apa ayat ni. So sebab itulah juga kenapa Ustaz Sinar buat kelas tadabbur ayat-ayat ruqyah. So Ustaz Sinar buat kelas tadabbur ayat-ayat ruqyah lama. Rasanya hampir 5 siri baru habis kelas tadabbur tu, sebab kita nak menjelaskan, nak bagi satu kefahaman kenapa ayat tu dibaca, untuk apa dan sebagainya. So kita tak perlu nak hafal sangat, tapi kita perlu faham secara umum ni untuk apa, tujuan apalah. Itu secara penerangan saya lah. Ustaz Sinar ada nak tambah? Terima kasih Coach. Memang soalan ni soalan yang sangat bagus untuk kefahaman. Dan jawapan saya ni adalah kesinambungan daripada jawapan Coach. Pertama, itulah. Memang kita ayat ruqyah ni ayat Quran. Kita boleh baca tanpa kita tahu atau tanpa kita faham ayat. Al-Quran ini apabila kita baca, kita akan dapat pahala. Kalau kita baca alif, lam, mim, ada 3 huruf, kita akan dapat 3 pahala dan setiap huruf didarab 10 paling kurang. Jadi kita baca tanpa kita faham pun, dan kita tahu tanpa kita tahu maknanya dan tanpa kita faham, kita akan dapat pahala dan boleh meruqyah tanpa kita faham. Tetapi seperti Coach katakan, apabila kita tahu makna dan faham, tidak semestinya kita hafal setiap perkataan, makna setiap perkataan. Tapi kita hafal, bacaan kita akan lebih kesan, akan lebih kita akan lebih terasa yang membaca dan yang dibacakan. Saya ambil sebagai contoh, apabila kita baca ayat pembatal sihir, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu, innallaha sayubtilu. Apabila kita belajar dengan guru kita ulang-ulang, kita pun ulang-ulang. Bila kita tak tahu makna dia, kita baca sajalah dan insya-Allah ada kesan. Tapi bila kita tahu makna innallaha sayubtilu, sesungguhnya, innallah maksudnya sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir itu. Jadi apabila kita merawat pesakit itu sudah kita rawat beberapa kali, memang simptom sihir. Apabila kita baca innallaha sayubtilu, kita ulang innallaha sayubtilu, kita tahu makna dia, sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir itu. Jadi kita yakin Allah akan batalkan sihir itu, insya-Allah pesakit akan sembuh. Dan mungkin kita akan pasang niat, ya Allah sembuhkanlah pesakit ini apabila kita membaca ayat innallaha sayubtilu, sesungguhnya Allah akan membatalkan sihir itu. Dan
juga sebaiknya kita bila kita tahu makna dan faham secara umum, jadi sesuai keadaan kita baca. Sebab kalau kita langsung kita tidak tahu makna dan tidak faham, katakanlah kita orang tu kerasukan jin. Kita kata, saya akan baca, semoga kamu terazab. Ni saya akan berdoa kepada Allah agar kamu terazab. Tapi kita baca ayat, kita tak tahu makna. Kita baca ayat tentang surga, tentang ketenangan. Kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Allah mengucapkan salam kepada penduduk surga. Tidak matching. Kita nak patutnya kita baca ayat azab, ayat tentang cerita api neraka, tapi kita baca ayat tentang surga. Sedangkan kita bagi tahu yang jin merasuk tu, saya akan baca ni ayat dan semoga kamu terazab. Sedangkan makna ayat tu tentang surga. Kalau patutnya ayat itu kita baca untuk kita berdakwah kepada jin tu katakan dia kafir, dia kata dia ateis, tidak ada agama, jadi kita nak ajak dia masuk Islam, kita bacakan ayat-ayat tentang surga, tentang cahaya, tentang sifat Allah yang Maha Pengasih. Jadi apabila kita baca nak berniat agar Allah mengazab jin itu, patutnya kita baca tentang ayat azab, tentang neraka, begitu. Baru dia matching. Jadi penting kita boleh baca ruqyah tanpa tahu makna, tanpa memahami makna, tetapi apabila kita tahu makna, kita faham, lagi kuat kesan dia. Itulah kalau buku seperti Coach Kamarul Azli ini, buku dia ada terjemahan terus. Walaupun buku ini kecil, tapi ayat itu ada terjemahan. Jadi kita boleh tengok ayat yang kita baca tu apa terjemahan dia. Tentang keagungan sifat Allah, tentang dakwah kepada jin dan sebagainya, tentang pembatalan sihir. Dan e-book saya pun memang saya ada bagi terjemahan. Sebab pentingnya untuk kita lagi berkesan untuk kita tahu secara umum maksud ayat itu, macam ayat kursi itu menceritakan apa dan memahami. Jadi itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, alhamdulillah. Akak angin sekejap je Ustaz. Mai serang baca ayat yang apa yang hafal hilang, apakah itu gangguan? Itu waktu yang sama petang. Akak baca ayat yang akak hafal saja, yang belum hafal semua ni. Okey. Bab bacaan ni juga kadang-kadang bila kita sebagai pesakit membaca, memang kadang-kadang okey, sekejap saya rekod. Okey, sebagai pesakit, memang kadang-kala bila pesakit nak beramal untuk membaca ayat ruqyah ataupun nak buat ruqyah mandiri ni, banyak kes terhalang, terganggu, okey, disebabkan oleh gangguan dalam badan. Time nak baca ayat ruqyah dia jadi mengantuk sangat-sangat. Bila nak baca ayat ruqyah dia jadi rasa tak ada mood, malas dan sebagainya. Itu biasa. Itu bagi saya agak biasa. Sebagai perawat sendiri pun kadang-kala bila time baca ayat ruqyah ada rasa sendawa, rasa mengantuk. Sebab apa? Memang jin tadi dia cuba untuk menggagalkan kita daripada baca. Dia cuba nak halang daripada kita baca. So kita kena lawan lah, kita kena lawan, teruskan membaca. So untuk membaca ni pula tak semestinya kita mesti hafal baru kita baca. Kita boleh baca sambil tengok buku, okey. Saya sendiri pun kadang-kadang saya baca sambil buka buku. Kalau semasa sesi live kadang-kadang saya baca sambil tengok teks dan sebagainya. Tak ada masalah. Kita nak menggalakkan baca lebih banyak. So yang mana yang kita tak hafal, kita buka buku, buka nota, buka kertas, buka telefon, tak ada masalah. Sekarang ni kalau tanya saya bab untuk ayat-ayat ruqyah ni banyak sumber. Kalau nak beli buku, boleh beli dengan saya. Nak beli buku boleh. Dalam grup Telegram tu juga ada banyak file PDF ayat-ayat ruqyah yang saya sentiasa beri pun banyak. Yang orang lain beri pun banyak. Kalau tuan-tuan buka telefon pun dalam aplikasi Android juga ada banyak apps pasal ayat ruqyah ni. Boleh download je mana-mana apps dan ada senarai ayat ruqyah, boleh baca je. Tak ada masalah. So nak beli buku, kalau yang kata tak ada duit, kekurangan modal dan sebagainya tu alasan tak ada duit, so boleh guna je di Android phone. Ada banyak application yang ada ayat-ayat ruqyah kat situ. So
kalau tanya saya, kalau kita sering terganggu pada ayat-ayat tertentu, maka pada ayat itulah perlu difokuskan untuk kita membaca ayat-ayat ruqyah. Okey. Itu sebagai sedikit sebanyak tambahan saya lah. Okey, ada nak tambah? Coach, berkenan dengan ini saya tidak menyentuh spesifik kepada soalan tu, tapi saya ada ingin secara umum ingin ingatkan kepada semua, itu sebaiknya kita ada Al-Quran di rumah yang ada terjemahan, dan yang saya lebih suka lagi kalau ada terjemahan kata, sebab di situ kita akan belajar untuk memahami Al-Quran. Nak beli tafsir berjilid-jilid mahal, beribu ringgit. Jadi kita beli terjemahan yang terutama yang ada terjemahan perkata. Bila ada terjemahan perkata, bagi saya secara pribadi lebih senang, lebih cepat saya hafal ayat tu. Sebab saya akan baca ayat tu, saya tengok terjemahan keseluruhan dia, lepas tu kalau ada satu ayat tu saya susah nak hafal, saya kena ulang-ulang dan saya tengok apa makna ayat tu, perkataan tu. Jadi kalau antara yang saya, macam ini saya jualkan ini harga di bawah RM100, berapa ni? Dia ada terjemahan perkata, dan ini terbitan Malaysia yang ada diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Contohnya bagi satu, dan sekarang dah banyak dah yang Al-Quran yang ada terjemahan perkata, ada yang besar, ada yang saiz kecil. Jadi itu tambahan daripada saya secara umum, iaitu sebaiknya, sebab saya dapat tahu ada orang yang dia tidak ada Al-Quran di rumah, dia baca Al-Quran yang di masjid, di surau, ataupun dia ada tapi Quran yang lama-lama, yang daripada dulu-dulu Quran. Sebaiknya kita ada Quran yang ada terjemahan lah, terutama bagi saya. Kalau ada yang terjemahan perkata, itu akan membantu untuk lebih cepat untuk hafal dan faham ayat Al-Quran. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Alhamdulillah, saya rasa itu saja soalan untuk pada malam ni. Alhamdulillah, saya ada urusan sikit pukul 11, ada nak jumpa sahabat saya sekejap. So insyaAllah untuk kelas pada malam ni saya rasa setakat itu saja. Sebelum saya tutup tirai, saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup sebelum saya tutup majlis. Terima kasih Coach. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang hadir. Semoga ayat-ayat Quran yang kita baca tadi, yang saya niat saya ajar kepada para peserta, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Yang belum pandai dengan ayat tu, jadikan motivasi untuk belajar Al-Quran, untuk belajar dengan berguru atau belajar dulu dengan baca buku dan baca lancarkan. Yang sudah pandai dan banyak dah ayat-ayat yang dia hafal, semoga ini sebagai tambahan, tak jadi masalah kita belajar ayat yang sama daripada ramai guru dan dapat ijazah berulang kali ayat yang sama daripada berbagai guru, atau dari guru sendiri bila 2-3 kali dia ijazah kita hadir, tidak jadi masalah. Yang penting kita keberkatan ilmu tu. Dalam Islam keberkatan ilmu tu penting. Kalau ada berkat ilmu, kita belajar sikit, kita akan faham banyak dan banyak benda kesan dia nampak. Tapi apabila tidak berkat, kita belajar banyak pun selalu tidak pemahaman kita pun tetap juga sedikit dan mungkin kurang sedikit kesannya. Ini pentingnya keberkatan ilmu, adab guru dan adab murid. Jadi terima kasih kepada yang hadir, dan sekiranya ada berlaku kesilapan dari saya mohon maaf. Yang belum tahu, saya orang Sabah, jadi cakap saya ni slang orang Sabah. Minta maaf kalau ada yang tak berapa faham cakap orang Sabah. Tapi lama-lama itulah pentingnya ada 2 penceramah. Ada satu dari Semenanjung, jadi orang Semenanjung boleh faham. Ada satu dari Sabah, orang Sabah Sarawak boleh faham. Ni. Jadi kita ada gabungan, keunikan. Kita punya kumpulan, kita punya grup, kita punya kelas. Macam seolah-olah podcast. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak dan saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Silakan Coach.
Okey, alhamdulillah, sebelum saya tutup tirai, saya juga sekali lagi mengingatkan kuliah kita ni adalah secara percuma. Kami para admin sangat mengalu-alukan sebarang hadiah, sebarang infak dan juga sumbangan ke atas pihak kami. Semoga dengan sedikit sumbangan tu dapat kami gunakan sebagai sedikit imbuhan dan ganjaran untuk kami menyediakan slide, beli barang-barang, peralatan dan sebagainya. Sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada peserta-peserta yang telah menyumbangkan sedikit duit untuk langganan Google Premium One untuk di tahun 2024 ni lah, alhamdulillah. So insya-Allah kelas kita akan berlangsung seperti biasa setiap minggu dengan Google Premium, di mana Google Premium kita unlimited masa, unlimited peserta. Cuma bab peserta ni masih lagi belum mencapai KPI. At least kalau tanya saya nak kalau boleh paling kurang 100 orang peserta online ni, insya-Allah, mudah-mudahan target kita. So dan Google Premium ni saya boleh rakam, saya boleh rekod modul ni dan alhamdulillah semua modul-modul ni saya akan upload di channel saya. Cuma saya tak sempat nak edit lah video ni. Kalau mungkin influencer yang lain, dia orang ada team yang boleh edit video supaya lebih nampak cantik dan sebagainya. So saya bab tu saya memang agak tak sempat sebab saya sendiri pun ada kerja hakiki, Ustaz Sinar pun ada kerja hakiki. Merawat ni, kelas ni hanyalah sebagai salah satu mengisi keperluan fardu ain juga, fardu kifayah. So mengikut atas masa kelapangan kami sahaja. So kalau nak edit video dan sebagainya tu saya tak sempat. So kalau ada yang rasa nak tolong editkan tu boleh PM saya. Cuma kalau kata nak minta bayaran tu saya pun tak sanggup lagi lah. Okay. Cuma kalau ada siapa yang rasa berminat untuk jadikan video-video kelas ni ada montaj pembuka dia dan sebagainya lebih menarik dan sebagainya tu boleh PM saya lah. Untuk saya bagi file tu untuk dia edit dulu, kemudian baru saya upload ke YouTube. Okay, so insyaAllah itu saja untuk pada malam ni. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana yang buruk itu datang daripada kelemahan kami berdua. Saya mohon maaf salah dan silap. So sehingga kita berjumpa lagi, saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Okay, alhamdulillah selesai sesi kuliah pada malam ni, sehingga kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insya-Allah.